بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar, sehat? Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala diberikan kepada kita nikmat yang paling penting yang kita sedang kecapi hari ini adalah dapat berada dalam keadaan yang aman, dapat beribadah dalam keadaan yang tenang. Jika dibandingkan dengan saudara seagama kita yang berada di Gaza, yang kini berada dalam keadaan yang agak getir. Jadi di samping kita mengecapi nikmat ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan, memberikan ketenangan kepada mereka semua, ketabahan, kesabaran, kekuatan, macam-macam lah kita mohon. Kerana itulah yang kita mampu untuk bantu di jarak yang jauh ni, di samping memberikan bantuan berbentuk wang ringgit dan sebagainya, doa lah. Kerana merupakan salah satu daripada tanggungjawab orang yang beriman. Nabi kata orang beriman itu seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da. Mereka sentiasa melengkapi. Jadi diibaratkan umat Islam ini seluruh dunia sebagai satu binaan. Jadi kalau ada bahagian-bahagian yang tercedera, bahagian-bahagian yang terluka, maka yang lain akan turut terasa kesengsaraan dan kesakitannya. Jadi begitulah kita sama-sama mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka, dan yang paling penting Allah Ta'ala menjaga bumi yang mulia tersebut, khususnya Masjidil Aqsa, daripada dikotori oleh tangan-tangan musuh-musuh Islam. Baik, alhamdulillah, malam ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita di dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Kita habis perbincangan hari itu berkenaan dengan taharah yang berkait dengan sunat-sunat yang berkait dengan mandi. Dan kita masuk pada perbincangan seterusnya berkenaan dengan wudu. Sebelum ni bukan mandi, sebelum ni berkenaan dengan amalan-amalan perapian diri. Antara amalan-amalan 10 amalan sunnah untuk kita lakukan setiap hari sebagai tanda menyucikan dan membersihkan diri. Namun pada fasal ini kita akan bincang berkenaan dengan wudu. Yang mana wudu ini merupakan sebahagian daripada taharah yang menjadi syarat sahnya ibadah solat. Syarat sah pada ibadah solat. Di samping dia menjadi syarat sah ibadah solat, dia juga menjadi taharah, satu bentuk penyucian di dalam Islam. Orang yang berada dalam keadaan wudu, dia sedang berada dalam keadaan yang suci. Baik, kata pengarang, wudu adalah medium syarak yang paling penting untuk menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada anggota badan bagi memastikan seseorang Muslim itu sentiasa berada dalam keadaan bersih hingga dapat menunaikan segala ibadah dalam keadaan suci seperti yang disyaratkan oleh syarak. Jadi sebahagian daripada usaha untuk membersihkan diri secara fizikalnya dan secara batinnya ataupun secara maknawinya, mengangkat hadas.
Orang yang berhadas kita tak nampak secara fizikal, tapi dengan berwudu dia mengangkat hadas tersebut, iaitu hadas kecil. Al-wudu pada bahasa Arab diambil dari kata terbitan wada'ah, iaitu memberi erti kebersihan, kesegaran dan cahaya berseri-seri. Manakala al-wudu pula ialah air yang digunakan untuk mengambil wudu. Jadi yang sebetulnya adalah al-wudu. Kalau kita hari ini kita dah terbiasa dengan perkataan wudu, tak apalah, tak ada masalah, bila jadi satu kata nama khas. Tapi nak katanya perkataan wudu ini asal daripada perkataan ataupun maknanya adalah wudu wada'ah, jadi bercahaya, bersih. Jadi kita yang berwudu ini maksudnya kita membersihkan diri kita dan kita melakukan usaha untuk mendapat cahaya tersebut. Kerana Nabi SAW apabila ditanya, Nabi kata, aku akan kenal umatku pada hari kiamat nanti. Sahabat tanya, macam mana kenal? Kamu tak pernah jumpa dia. Nabi kata, aku akan kenal dia melalui kesan-kesan wuduk dia. Jadi orang yang berwuduk ni akan membuatkan di akhirat nanti ada cahaya-cahaya pada anggota wuduk dia. Sebab tu Nabi sebut ghurran muhajjalin, dilebihkan basuhan wuduk tu. Basuh tangan sampai siku dilebihkan lagi, basuh kaki sampai buku lali dilebihkan lagi. Sebab apa? Sebab kita nak banyakkan lagi sinaran cahaya di tubuh badan kita. Sebab dengan cahaya itu di hari akhirat nanti Nabi akan kenal kita. Jadi itu diambil daripada perkataan wada'ah, cahaya yang berseri-seri. Jadi perkataan yang sebetulnya menurut bahasa Arab adalah al-wudu. Al-wudu. Wudu dalam istilah syarak ialah perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu. Dinamakan sedemikian kerana berwudu akan memberikan kebersihan, membangkitkan rasa segar dan seri kepada anggota badan, serta akan menyerlahkan sinar cahaya dari segala dosa. Wudu mempunyai syarat-syarat dan rukun serta sunat-sunat yang tertentu. Jadi kalau menurut syarak, walaupun dari sudut bahasanya wudu ini maksudnya cahaya, dari sudut syarak wudu adalah sesuatu perbuatan yang kita gunakan air dan dengan mengikuti syarat-syarat tertentu. Maksudnya guna air saja simbah atas tubuh badan, dia tak jadi wudu. Wudu ini dia ada syarat-syarat tertentu. Dia kena mula dengan muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala. Dan setiap anggota itu ada cara dia, ada yang basuh, ada yang sapu. Jadi ini dipanggil menggunakan air pada anggota-anggota tertentu dengan cara-caranya yang tertentu. Ini yang kita akan bincangkan, cara berwudu ataupun kaifiat berwudu. Sebelum kita masuk pada kaifiat berwudu, barang datangkan lagi berkenaan dengan pensyariatan wudu. Walaupun hari ini kita dah jadikan kebiasaan sebelum wudu kita tahu tak sah wudu tak sah solat tanpa ada wudu. Tapi secara teorinya kita belajar kenapa perlu kepada wudu. Sebab ini satu benda yang disyariatkan dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala yang suruh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sehingga ke siku, sapulah kepala kamu dan kaki kamu hingga ke buku lali. Jadi ayat ini jelas menunjukkan cara ataupun kaifiat berwudu. Dan di awal tu disebut idza qumtum ila shalah, apabila kamu benar-benar nak melaksanakan solat. Jadi seolah sebelum solat ambil wudu. Jadi dimaksudkan dan difahami oleh ulama, sebelum solat wajib ambil wudu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sifat wudu Rasulullah SAW yang sempurna dengan menerangkan rukun, sunat serta kelebihannya. Ini menunjukkan bahawa ayat Al-Quran
adalah pensyariatan secara umum, manakala hadis mendetailkan dan menjelaskan macam mana cara nak melakukan ibadah tersebut. Jadi tertolaklah golongan-golongan yang mendakwa bahawa Islam ini hanya cukup dengan Al-Quran tanpa memerlukan kepada hadis, seperti golongan-golongan yang anti hadis. Ibadah yang mereka kerjakan tidak sempurna sebab mereka hanya berpada kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran hanya menyebut tentang syariat yang umum sahaja. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan menjelaskan bahawa beliau meminta supaya dibawakan sebekas air untuk berwudu, lalu dicurahkan air itu ke atas kedua tangannya dan dibasuh tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian Uthman berkumur-kumur menyedut air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Seterusnya beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangannya hingga ke siku 3 kali. Manakala dalam riwayat yang lain menyatakan kemudian beliau membasuh tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menyambung wuduk dengan menyapu kepalanya, dan beliau membasuh kakinya sebanyak 3 kali. Jadi ini menunjukkan kaifiat yang lengkap berwuduk yang ditunjukkan oleh Uthman bin Affan, yang menyifatkan kembali wuduk Nabi SAW. Manakala dalam riwayat yang lain menyebut kemudian beliau membasuh kaki kanan 3 kali dan kaki kiri pula 3 kali. Kemudian beliau, yakni Uthman bin Affan, berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwuduk seumpama wudukku ini. Dan baginda bersabda, siapa yang berwuduk sebagaimana wudukku ini, kemudian dia solat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wuduk dan solat, maksudnya lepas wuduk terus pergi solat 2 rakaat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini Uthman menceritakan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, siapa yang wuduk sempurna macam ni, kemudian dah habis wuduk dia terus masuk solat 2 rakaat, maka dia diampunkan dosanya yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dari sudut fiqhnya, pada hadis ini menjelaskan sejelas-jelasnya berkenaan dengan kaifiat berwuduk. Dan ditambah dengan fadilatnya lah. Orang yang solat dipanggil solat sunat wuduk. Selepas kita berwuduk, kita disunatkan menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sebab dapat fadilat tadi tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Sunat berwuduk tidak mengira waktu, tidak kira waktu itu waktu boleh solat ke tak boleh solat, sebab itu dianggap solat sunat yang bersebab. Maksudnya dengan ada sebab apa? Sebab dia berwuduk. Jadi dengan dia berwuduk kemudian dia terus pergi solat 2 rakaat, boleh bila-bila saja. Sebab itu dipanggil solat sunat yang bersebab. Ada solat sunat yang tidak bersebab, yang itu tidak dibolehkan. Baik, yang kedua, syarat-syarat sah wudu. Yang pertama, menggunakan air mutlak untuk berwudu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini berkenaan dengan air. Penggunaan air yang dibenarkan, yang dianggap sah untuk berwudu hanya air mutlak. Malah disyaratkan seseorang yang mengambil wudu itu mengetahui air yang digunakan itu adalah air mutlak, sekalipun dia hanya mengetahui secara zan, yakni sangkaan yang kuat. Bukan setakat perlu guna air mutlak, tapi dia sendiri kena pastikan air yang digunakan itu adalah air mutlak, mengikut sangkaan yang tinggi. Sebab tu kena berusaha, dipanggil berijtihad sebelum nak melaksanakan wudu. Itu syaratnya. Yang kedua, tidak terdapat penghalang ataupun lapik yang menghalang air mengenai anggota wudu. Dan waktu berwudu ada benda yang melekat pada kulit dia, dan benda yang melekat itu mungkin selotip ke apa ke, yang menyebabkan air memang tak sampai ke kulit, maka wudunya tidak sah. Itu syarat. Dan syarat ni maksudnya kalau tak buat tak sah. Maksudnya ada penghalang. Kalau tak ada penghalang, tak ada masalah, sah. Waktu dia berwudu tu kan, basuh muka, kemudian basuh tangan, tengok tangan belah kiri ada apa?
cat, kan, ada liquid yang jenis memang tebal yang melekat pada kulit, maka kena kerik dulu, kena hilangkan dulu, supaya air boleh sampai ke permukaan kulit. Baik. Yang ketiga, mengalirkan air dan menyampaikannya ke atas anggota yang dibasuh ketika berwudu. Mengalirkan air dan menyampaikannya ke anggota yang dibasuh ketika berwudu. Maksudnya anggota-anggota yang perlu kena air, kena pastikan sampai air. Bukan kata buka paip, letak tangan gitunya. Dia kena pastikan air itu betul-betul mengalir sampai ke keseluruhan anggota yang wajib kena air. Jadi apabila dah kata wajib sampaikan air, jadi dia kena dibantu dengan menggosok tangannya, melalukan air, menolak air tersebut supaya sampai ke kawasan yang sepatutnya. Kadang kalau buka paip air kuat, dia letak je siku gitu kan. Walaupun air tu nampak kuat, tapi apabila dia kena pada siku tu, dia terpocik ke tempat lain. Dia tengok yang bahagian dalam ni tak kena pun. Jadi tak boleh, itu tak sah. Jadi kena pastikan air itu mengalir ke anggota yang dibasuh. Tidak terdapat ataupun tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wudu seperti haid, nifas, menyentuh zakar dan sebagainya. Kalau tersentuh ataupun keluar haid, maka wudu tersebut dianggap terbatal. Ini perkara yang dianggap mani', penegah daripada sahnya ibadah berwudu. Yang kelima, tidak berlaku sesuatu yang memesongkan tujuan asal berwudu seperti niat wudu yang konsisten berterusan hingga ke akhir wudu, tetap dengan akidah dan agama Islam serta mumayyiz. Maksudnya ketika dia berwudu, pertama sekali niatnya memang niat untuk berwudu sajalah. Tak ada dia bertukar niat daripada asalnya niat wudu sampai di tengah-tengah niat saja nak basuh tangan, niat saja nak mandi, nak menyejukkan badan, maka tak jadi. Dia kena niat itu secara konsisten sampai habis ibadah wudunya. Walaupun kita kata waktu masukkan niat itu di awal perbuatan saja. Di awal perbuatan, waktu bila? Waktu kita menyapu muka. Waktu kita sapu muka yang wajib itu, ketika itu dimasukkan niat. Dan pastikan niat itu tidak terpesong kepada niat-niat yang lain. Mula-mula dah memang niat nak berwudu, lepas tu terdetik dekat hati, niatnya apa? Niatnya macam nak menyejukkan badan saja. Jadi dia dah terkeluar daripada niat yang asal. Sebab dalam ibadah pentingnya niat adalah untuk membezakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Mandi yang sama, tapi mandi yang pertama diniatkan dengan mandi wajib, mandi yang kedua tak diniatkan mandi wajib. So walaupun kedua-dua mandi itu rata air keseluruhan badan, yang kedua tadi masih lagi dianggap berjunub. Sebab apa? Hanya dengan niat. Sebab dia tak meniatkan mandi itu dengan mandi raf'ul hadas, mengangkat hadas yang besar. Jadi sama juga dengan berwudu, perlu ada niat. Dan disebut sini tidak berlaku sesuatu yang memesongkan niatnya. Kalau di awal tu dia dah niat, okeylah, berterusan. Mungkin di tengah-tengah tu dia terlupa ke, ataupun dia tak fokus, itu tak apa lagi. Jangan sampai tahap dia datangkan niat yang baru, yang memesongkan niat dia yang asal. Itu yang tidak dibolehkan. Ataupun tengah-tengah berwudu, tiba-tiba waliyazubillah, dan hati dia terdetik murtad, keluar daripada Islam. Jadi apabila niat keluar daripada Islam, itu secara automatik juga menyebabkan segala ibadahnya terputus, tidak diterima. Baik, yang keenam, mengetahui cara-cara mengambil wudu. Itu pun syarat. Kalau tak tahu, dia tak jadi wudu. Dia perlu mengetahui dengan ilmu. Menghilangkan segala kotoran dan najis. Sebab apa? Sebab kalau masih lagi ada najis dan kotoran pada tubuh badan, kalau kita hanya menyapu air atau mengalirkan air pada kawasan yang ada najis tadi itu, air yang mengalir bersama dengan najis tadi itu, dia boleh jadi air mutanajis. Sebab apa? Contohnya ada
setepek najis dekat tangan. Jadi kita tak basuh dulu najis tu, kita tak bersihkan dulu. Kita kata tak apalah, waktu wuduk nanti basuh dengan air juga. Jadi kita pun tuangkan air, dan muka dah basuh, masuk dekat tangan, basuh dengan air. Jadi basuhan dengan air itu, najis yang masih ada kat situ dia bercampur dengan air mutlak yang kita alirkan tadi tu, dia jadi air pun najis kat situ. Kan? Mungkin yang pertama tak hilang lagi. Yang pertama tu dianggap masih lagi menyucikan najis. Basuh yang kali kedua dengan niat berwuduk, itu dibolehkan. Basuhan yang pertama dengan niat menghilangkan najis, basuhan yang kedua diniatkan dengan membasuh tangan untuk wajib berwuduk. Itu dibolehkan. Sebab kalau kita berwuduk kan kita basuh 3 kali. Basuh 3 kali ni maksudnya yang wajib basuhan pertama, yang kedua dan yang ketiga basuhan yang sunat. Jadi kalau kita basuhan yang pertama itu tak sempurna, dan kita niatkan dengan basuhan kedua yang sunat itu dianggap sebagai untuk melengkapkan, dia tak jadi. Sepatutnya basuhan yang pertama itu adalah basuhan yang wajib. Maksudnya najis tu dah tak ada dah waktu tu, kita dah bersihkan najis waktu tu, terus basuh dengan niat berwuduk, dan terus dianggap berwuduk. Adapun basuhan yang kedua ketiga itu hanya mendapat fadilat tambahan. Jadi syarat dia adalah menghilangkan segala kotoran dan najis. Yang ke-8, membasuh bersama anggota yang berhubung dengan anggota wudu yang dibasuh, supaya tercapai maksud membasuh anggota wudu secara menyeluruh. Maksudnya kalau kata daripada tangan hingga ke siku, jangan ngam-ngam sampai ke siku je. Siku tu sendiri kena basuh. Sebab itu dia kata supaya tercapai maksud membasuh anggota wudu secara menyeluruh. Apabila Al-Quran kata wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke daripada tangan hingga ke siku, bukan bermaksud ngam-ngam sampai siku kemudian kita buat garisan kat situ. Itu pun lap betul-betul kena letak. Siku tu sendiri termasuk dalam anggota yang perlu dibasuh. Sebab tu menjadi syarat sah wudu adalah basuh sekali kawasan yang disebut tersebut. Sebab tu dalam kitab fiqh dia tak sebut dari tangan hingga ke siku. Dia kata membasuh tangan bersama siku. Kan ila di situ bermaksud ma'a. Ila aidiyakum ilal marafiq, dari tangan ke siku. Maksud ke di situ bermaksud bersama. Tangan pun basuh, siku pun basuh. Itu maksudnya. Kaki pun sama. Kan arjulakum ilal ka'bain. Kaki hingga ke buku lali. Jadi buku lali pun kena basuh. Sebab tu Imam Ghazali kata disunatkan membasuh kaki sampai buku lali dan sampai ke pertengahan betis. Kan ila muntasaf saqain dia kata. Sehingga pertengahan betis. Tinggi sangat tu. Ya? Itulah sebab kaki mungkin ramai orang yang sakit pinggang ke sakit kaki ke, jadi dia buka air tu dia just ulur-ulur kaki gitu ya. Jadi ini perlu diteliti. Sebab tu kalau ada tempat ambil wudu kan, kalau kita dah sakit kaki, dah sakit lutut ke sakit pinggang ke, ambil masa. Kita ambil masa. Jangan nak cepat-cepat ambil masa. Ada kursi, duduk kat kursi. Jadi sampai ke kaki, senang kita. Boleh duduk dulu, pelunjuk kaki, ambil tangan, gosok-gosok. Jangan nak cepat-cepat sebab takut ada tempat, ada anggota yang tidak dibasuh dengan sempurna, menyebabkan wudu kita tak sah. Mengetahui secara pasti tuntutan berlaku hadas yang menyebabkan perlu berwudu sekiranya seseorang itu merasa ragu-ragu sama ada berhadas atau tidak, lalu dia mengambil wudu, kemudian nyata selepas itu dia telah berhadas, maka tidak sah wudunya menurut pendapat yang sahih. Maksudnya ketika dia mengambil wudu, dia kena dalam keadaan yang pasti keadaannya. Kita nak ambil wudu ni sebab apa? Sebab nak mengangkat hadas.
kita nak mengangkat hadas ni sebab apa? Sebab kita berhadas. Jadi kalau orang yang dalam keadaan ragu-ragu, aku ni hadas ke tak hadas ni, kan? Maksudnya contohnya kentut ke tak kentut ni, dia pun ragu-ragu. Jadi dia pun pergi ambil wudu. Ambilnya dia wudu tadi dengan bukan dengan niat berwudu betul-betul, tapi rasa-rasa gitu. Tadi macam rasa batal, rasa tak batal. Apalah, ambil wudu lah. Ambil wudu tu dengan keadaan ragu-ragu tadi. Ini pengarang kita kata tak boleh. Kalau waktu dia nak ambil wudu, yakinkan diri bahawa sekarang ni aku ambil keputusan, aku mengambil bahawa aku dah batal wudu tadi. Maka sekarang ni aku nak ambil wudu balik. Niat ambil wudu. Jadi jangan kita kata tadi rasa macam batal, rasa macam tak batal, tak apalah ambil wudu sekali lagi. Kan? Ambil wudu sekali lagi tu dengan niat. Kalaulah kata batal, backup lah dengan wudu ni. Kan? Kalau kata tak batal, tak apalah, yang tadi sah. Jangan ragu-ragu gitu. Karena kita kata mengetahui secara pasti tuntutan berlaku hadas. Jadi apabila dia dah ragu-ragu tadi kan, batal wudu ke tak batal wudu, maka dia kena ambil yang dia pasti. Yang dia pasti adalah apa? Contohnya dia ambil yang dia pasti adalah batal wudu dia. So dia pergi ambil wudu. Waktu dia ambil wudu dengan niat dia bahawa tadi dia dah berhadas, dan sekarang ni niat dia nak mengangkat hadas dengan berwudu, barulah dianggap sempurna punya. Yang memperbaharui wudu itu dipanggil tajdid wudu. Itu hukumnya sunat. Tajdid wudu adalah bagi orang yang belum batal wudu dia, belum batal wudu dia, dan hukum dia ambil wudu tadi hukumnya sunat. Jadi contohnya dengan kuliah macam ni kan, tak batal wudu pun, dekat nak masuk azan isyak kan, dia pun tak apalah, tak batal lagi wudu ni, nak ambil pahala tambahan. Sebab ambil wudu, tajdid wudu ni hukum dia sunat, nak dapat pahala tambahan, dia pergi ambil wudu sekali lagi. Jadi ambil wudu sekali lagi tu bukan yang wajib yang mengangkat hadas, tapi untuk mengulang wudu tadi yang dianggap sunnah. Kan berbeza dengan keadaan ni. Ini kalau dah memang dia berhadas, maka dia pergi ambil wudu niat mengangkat hadas tadi. Seterusnya, mesti terlebih dahulu beristinja dan membersihkan diri dari kekotoran jika perlu. Sama yang kita sebut tadi. Kalau kata dia baru lepas kotor hajat, jangan habis kencing tu tak sempat nak cebok lagi, tak apalah, ambil wudu dulu. Nanti sambung masuk tandas, pergi cebok. Kan? Dia kata tak boleh, mesti terlebih dahulu istinja. Istinja dan membersihkan diri dari kotoran jika perlu. Ada najis pada badan dia, bersihkan dulu najis tu. Disyaratkan masuk waktu solat bagi wuduk darurah, iaitu bagi orang yang berpenyakit kencing tidak lawas dan bagi perempuan yang didatangi darah istihadah. Ini khusus kepada orang yang ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit isu pada air kencing. Dia rasa macam tak boleh nak tahan, gerak sikit terkeluar, gerak sikit terkeluar. Jadi sentiasa berada dalam keadaan hadas. Ataupun bagi golongan wanita istihadah. Istihadah ni keluar darah, bukan darah haid. Dipanggil darah sakit. Darah haid dipanggil darah sihat. Ni darah sakit. Jadi keluar darah sakit ni masih lagi wajib salat. Kena ambil wudu. Tapi macam mana ambil wudu? Apabila ambil wudu masih lagi darah keluar, masih lagi kencing keluar, dia dianggap masih lagi berhadas. Jadi apa syarat dia? Disyaratkan masuk waktu solat dulu. Bagi orang yang ada isu ni, dia tak boleh ambil wuduk dulu kemudian tunggu masuk waktu baru terus pergi solat. Tak boleh, sebab dia dalam keadaan darurah. Darurah ni maksudnya emergency lah. Kan, kalau dah ada emergency, keuzuran macam tu, dia tak boleh sama dengan orang lain. Orang lain boleh ambil wuduk tunggu masuk waktu, dia tak boleh. Dia kena bersihkan diri dia dulu, kena standby dulu. Masuk waktu, kemudian dia bersih-bersih, tukar pampers ke, tukar pad ke, kemudian tukar balutan pada kemaluan dia ke, bersihkan dulu, pakai balutan baru, kemudian ambil wudu, terus pergi solat. Dalam tempoh dia dah ambil wudu kemudian pergi solat tu, ada lagi kencing terkeluar lagi, darah terkeluar lagi, tak apa, itu dimaafkan kerana darurah. Jadi itu syarat dia.
kena masuk waktu. Baik, itu 11 syarat-syarat sah wudu yang diperincikan oleh para kitab. Baik, berbeza dengan fardu. Tadi syarat berlaku sebelum, rukun berlaku di dalam ibadah tersebut. Kalau kita sebut rukun wudu, maksudnya rukun itu berada di dalam ibadah tu. Apa yang perlu ada ketika kita berwudu? 6 perkara. Pertama, niat. Niat. Ini semua ibadah memerlukan kepada niat. Jadi niat berwudu adalah lintasan hati ketika kita nak berwudu. Waktunya adalah ketika perbuatan pertama, iaitu membasuh muka. Dan saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Lintaskan di dalam hati. Tak perlu nak lafaz disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi disunatkan kita melafazkan. Sebab apa? Sebab nak membantu hati kita sama-sama fokus pada apa yang kita sebutkan. Tapi kalau dia tak sebut di lisan pun, lintasan hati saja dah memadai. Sebab yang wajibnya adalah niat di hati. Cuma kalau bagi yang ke-11 tadi, bagi orang yang salisul baul tadi tu, kencing tak lawas tadi tu, dia dalam keadaan darurah, maka cara dia ambil wudu setelah masuk waktu. Dan ketika dia ambil wudu, niat dia tak sama macam orang lain. Kalau orang lain niat apa? Saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Jadi setelah dia berwudu, dia boleh baca Quran, dia boleh solat, dia boleh buat apa sahaja yang memerlukan kepada wudu. Tapi kalau orang yang tadi, yang kencing tak boleh nak tahan tadi tu, dia berwudu dengan niat istibahatis salah. Saja aku berwudu untuk mengharuskan solat. Itu saja dia punya niat berwudu. Dia tak boleh nak niat angkat hadas, sebab hadas masih lagi ada pada diri dia. Kalau dia niat angkat hadas, maka setelah dia ambil wudu habis, hadas masih keluar lagi. Jadi dia masih lagi berhadas. Jadi ulama kata niat bagi orang yang dalam keadaan urgent, emergency macam ni, darurah, keuzuran macam ni, niat dia adalah niat saja aku berwudu untuk mengharuskan solat. Jadi apabila dia ambil wudu, walaupun keluar lagi air kencing, keluar lagi darah, maka masih lagi harus untuk dia menunaikan solat tadi. Itu niat. Yang kedua, membasuh. Sebenarnya benda ni akan didetailkan lagi. Saya dah terhurai awal. Yang pertama niat. Yang kedua, membasuh muka. Basuh muka, dia ada kawasan muka, nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku, kanan dan kiri hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki hingga buku lali. Dan yang keenam, tertib. Jadi ini yang fardu. Maksudnya kalau tak buat yang ni, tak sah wudu dia. Tertib ni maksudnya ikut turutan. Baik, kita pergi satu-satu. Niat. Disyaratkan niat ketika berwudu kerana niat adalah ibadah hakiki. Segala bentuk ibadah memerlukan kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Dan di sinilah kita sebut tadi, membezakan di antara ibadah dan bukan ibadah. Dan ada orang basuh muka, tapi basuh muka niat dia nak sejukkan tubuh badan. Ada orang sapu kepala dengan air dengan niat apa? Nak bagi sejuk tubuh. Itu dia tak jadi wudu. Walaupun seolah-olah pergerakannya macam sama, basuh tangan, basuh kepala, macam sama dengan wudu, tapi tak jadi wudu sebab tak ada niat wudu. Sebab tu niat itu membezakan antara sesuatu matlamat amalan dengan amalan yang lain. Ini bertujuan membezakan antara sesuatu perlakuan itu merupakan suatu ibadah ataupun perbuatan adat biasa. Kefarduan berkenaan dengan niat ketika berwudu ini diambil daripada hadis yang sama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Niat dalam bahasa Arab ialah al-qasdu. Qasdu ni maksudnya orang Arab mengatakan
nawakallahu bihifzihi, yang bermaksud Allah Ta'ala memaksudkan engkau sebagai orang yang akan dipelihara dan dikehendakinya. Nawakallah maksudnya Allah Ta'ala memaksudkan engkau. Jadi niat itu maksudnya kita memaksudkan sesuatu, mengqasadkan sesuatu. Niat pada erti syarak ialah qasad, melakukan sesuatu disertai dengan melakukan ibadah di awal perbuatan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, mengqasadkan sesuatu dan diiringi oleh perbuatannya, perbuatan wudu tadi. Tempat niat ialah di dalam hati, tidak wajib dilafazkan di lidah, akan tapi disunatkan kerana ia lebih afdal dan lebih meyakinkan. Jadi kalau orang tanya tadi niat ke tak niat? Kita teringat tadi, kita dah sebut tadi. Bila kita sebut tu, automatik hati kita akan datang dengan ketika kita melafazkan tadi. Jadi dia lebih meyakinkan. Cara berniat hendaklah menggunakan salah satu daripada 3 bentuk berikut yang mengucapkan dalam hati. Pertama, aku berniat wudu untuk mengangkat hadas, ataupun aku niat wudu untuk mengharuskan solat, ataupun aku berniat wudu untuk tawaf. Ini kalau untuk tawaf lah. Aku berniat wudu untuk menyentuh mushaf. Aku berniat wudu untuk menunaikan solat sunat wudu dan sebagainya. Maksudnya niat-niat yang pelbagai. Yang pertama untuk mengangkat hadas, yang kedua niat untuk solat, yang ketiga niat untuk tawaf. Jadi dia lebih spesifik. Macam orang wudu yang darurah tadi tu, dia hanya niat berwudu untuk amalan tertentu saja. Kalau kata waktu dia nak tawaf, yang dia dah bersihkan badan dia, kan, tempat kemaluan dia daripada keluar air kencing tu dah bersih, pakai balutan elok, ambil wudu. Niat wudu ketika nak pergi tawaf, saja aku berwudu untuk mengharuskan tawaf tadi. Jadi baru dia terus pergi tawaf. Waktu tu kalau keluar lagi, itu tak ada masalah. Jadi bukan dengan diniatkan mengangkat hadas. Tersebut, sekiranya seorang mengalami hadas yang berterusan seperti perempuan istihadah, maka niatnya aku berniat wudu untuk mengharuskan salat sahaja. Kerana hadas masih belum terangkat. Sebab dia masih lagi keluar darah, masih lagi dianggap berhadas. Cuma boleh tak solat? Boleh, sebab niatnya untuk mengharuskan solat dalam keadaan darurah. Jika seseorang berniat wudu bagi melakukan ibadah yang disunatkan, mengambil wudu padanya seperti baca Quran, berada di masjid dan lain-lain, wudu dengan niat melakukan ibadah yang sunat itu tidak memadai dijadikan wudu untuk melakukan ibadah wajib, kerana ia diniatkan bukan untuk bersuci dari hadas. Ini kena perhatikan juga. Kalau niat itu kita niatkan untuk ibadah tertentu yang hukumnya sunat, maka kalau selepas tu kita nak buat perkara yang wajib, kena ambil wudu yang baru. Sebab dia dianggap niatnya tak setara. Kan saya wudu ni untuk baca Quran. Jadi kalau niat wudu untuk baca Quran hukumnya sunat, maka dia melakukan ibadah sunat hanya yang setara dengan ibadah sunat. Kalau selepas tu dia nak guna wudu yang sama untuk pergi solat yang wajib, tak boleh. Sebab niat wudu tadi hanya untuk perkara yang sunat. Jadi dia kena buat apa? Ambil wudu balik. Sebab tu yang lebih besar dia punya peranan niat dia adalah sahaja aku berwudu mengangkat hadas kecil. Kalau dah niat untuk mengangkat hadas kecil, maksudnya ibadah wajib ke ibadah sunat ke dia boleh kerjakan. Tapi kalau diniatkan dengan ibadah, mengharuskan ibadah yang sunat, maka dia tak boleh buat ibadah yang wajib. Itu beza dia. Waktu niat ialah di awal perbuatan, maka hendaklah diniatkan melakukan perkara sunat berwudu ketika mula melakukan perkara tersebut. Maksudnya waktu basuhan pertama air nak sampai ke muka, di situlah dimasukkan niat. Hendaklah diniatkan melakukan fardu wudu ketika mula membasuh muka, kerana ia adalah rukun wudu yang pertama. Bukan basuh muka yang sunat tu. Kan sebelum kita basuh
basuh muka yang wajib tu kan, kita ada basuh tangan dulu kan? Basuh tangan yang sampai ke pergelangan tangan, basuh tangan, basuh muka, itu belum lagi, itu yang sunat. Jangan niat waktu tu lagi. Yang niat dimaksudkan ini adalah niat ketika basuhan yang wajib. Kalau dah niat ketika ambil wuduk yang sunat, boleh, tapi kena pastikan niat itu berterusan sehingga sampai ke basuhan yang wajib. Itu diharuskan. Kalau dia hanya berpada dengan niat ketika basuhan yang sunat tadi, yang pertama tadi basuh tangan, kemudian basuh muka, yang sunat tadi tu dia dah niat wuduk kat situ, boleh, tapi kena pastikan niat itu berkekalan, dia ingat benda yang sama, dia niat benda yang sama sehinggalah sampai pada basuhan wajib. Itu diharuskan. Kalau terputus maka habis. Tak dikira niat tersebut, kena niat balik. Jadi sebab tu disebut niat adalah pada basuhan pertama yang diwajibkan, itu yang lebih selamat. Hendaklah diniatkan melakukan fardu wudu ketika mula basuh, kerana ia adalah rukun. Niat wudu dan solat bagi kanak-kanak yang telah mumayyiz adalah sah. Bagi orang yang berwudu dan dia belum lagi baligh, mumayyiz lah maksudnya, boleh bezakan yang mana baik yang mana buruk. Ini peringkat sebelum baligh. Jadi kalau mumayyiz, dia berwudu dengan keadaan yang betul, kemudian dia pergi solat dalam keadaan solat yang betul, solat dia diterima. Kan solat dalam mazhab Syafi'i kan, dia boleh solat. Kadang dia nak duduk sekali dengan kita dalam saf, jangan kita tarik dia letak kat belakang pula kan. Dia memang tidak diwajibkan solat, tapi kalau dia datang solat dengan melakukan perkara-perkara rukun-rukun solat yang betul kan, syarat sah solat dia berwuduk dengan betul, kemudian dia datang masuk dalam sah solat betul, maka solat dia diterima. Sebab syarat sah solat dengan syarat wajib solat itu berbeza. Syarat wajib solat kena orang yang dah baligh, dah cukup umur, itu dah cukup umur wajib solat. Tapi kalau yang tak cukup umur, adakah dia wajib solat? Dia tak wajib solat lagi. Tapi kalau dia nak solat juga, dikerjakan solat dalam keadaan sempurna, wuduknya sempurna, solatnya terima tak? Terima. Sebab tu jangan kita mengetepikan budak-budak yang datang solat ni. Lainlah kalau dia datang tu memang bukan niat nak solat lah, lari sana lari sini, itu kita nasihatkan dia lah. Tapi kalau dah elok datang duduk kat saf pertama kan, solat sama-sama kita tanya, ini dah sunat ke belum ni? Ini dah balik ke belum ni? Dah sunat belum balik lagi. Biasa budak-budak ni kan dia sunat awal kan, tapi tak balik. Tak balik lagi, duduk kat belakang, Jangan kita nak pertambat dia tak belakang. Sebab ibadah dia diterima kalau mengikut cara yang betul. Disyaratkan sewaktu berniat seseorang itu hendaklah dalam keadaan beragama Islam. Dia disebut kalau dah murtad, keluar daripada Islam dan terbatallah wuduk dia. Malah disyaratkan juga seseorang dalam keadaan sempurna akalnya, tidak sah niat wuduk bagi orang yang dalam keadaan gila ataupun mabuk. Hilang akalnya seketika, maka hilanglah dia punya sah ibadah solat yang dikerjakan. Maka kalau sedar balik, kena ulang balik. Tak boleh nak sambung wuduk tadilah, sebab wuduk itu dah dikira terbatal. Habis itu rukun yang pertama. Allahu'alam, kita berhenti setakat itu dulu. Jangan sambung lagi pada rukun-rukun wuduk yang akan datang. Allahu'alam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.